Gegeling ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, rakan-rakan media sosial di dataran kemerdekaan Shah Alam. Pagi ini saya nak berkongsi suatu tajuk yang sedang saya lalui, iaitu polemik warga emas. Saya tujukan khas kepada rakan-rakan Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia, rakan-rakan Pajar Batunan Gombak dan rakan-rakan pemuda UMNO Gombak. Mereka adalah kawan-kawan saya masa muda. Perhatian saya ini ataupun perkongsian saya ini adalah berdasarkan kepada pengalaman yang saya lalui yang tidak sama dengan orang lain, dan juga pemerhatian saya yang sudah tentu subjektif sifatnya berdasarkan apa yang saya dapat. Saudara-saudari sekalian, apakah masalah ataupun kemelut ataupun polemik warga emas ini? Pertamanya sudah pasti kesihatan merudum. Kita jangan sesekali asyik memikirkan masa muda dulu lah. Dia telah berlalu dan menjadi kenangan yang hanya boleh kita lihat, tidak boleh kita bawa semula, kecuali kita memikirkan, merasakan. Kita mula sakit sana, sakit sini, pantang sana, pantang sini. Kita cakap pasal suplemen, kita cakap apa yang doktor nasihatkan, kita cakap pasal diet, kita cakap pasal ubat, dan sedikitlah kalau ada kelapangan kita pasal riadah. Itu sebabnya saya pagi-pagi insyaAllah ada sini lah, 10 minit, 20 minit berjalan lah sikit. Kita mula hidup cara baru. Kita harus memikirkan hidup cara baru. Jangan sekali-kali kita mau hidup seperti dulu. Kalau ada diabetik, hiduplah dengan diabetik. Kalau ada penyakit jantung, hiduplah dengan cara penyakit jantung. Kalau ada kesan-kesan buruk masa muda dulu, amalan diet kita, tabiat merokok kita mula menguruskan cara sekarang, bukan dulu. Kedua, apakah dia? Sikap kita bila memasuki warga emas tegar, rigid, tidak mahu bertolak ansur kecuali idea sendiri, sukar menerima idea orang. Kita sentiasa mahu zon selesa kita, otak dah tepu, kita hanya mahu lakukan kebiasaan, kelaziman. Kita tidak lagi melakukan berubah, tidak mahu berubah sikap kita. No more behavioral flexibility. Kita hanya suka percaya yang biasa. Benda-benda baru ni susahlah kita nak buat. Kita hanya mahu dalam zon selesa kita. Kita tidak berani mencuba, takut gagal. Sebab gagal nanti tak sempat nak repair balik dah. Malah lebih teruk lagi, kita mula bosi lah. Umur always count. Siapa tua? Kita cakap aku makan garam dulu. Janganlah. Mulalah berfikir macam tu kan. Eloklah tu. Kita mula memikirkan kita mesti didulukan, kita beri makan dulu, kita mesti diraihkan, pandangan kita mesti didengar. Kita mahu sentiasa dalam treatment VIP. Ketiga, kognitif kita, mencerap maklumat, berfikir, mencari alasan, mula luntur. Kita sukar mengingati, malas berfikir, tidak ingat, lupa. Salah satu ciri otak ini adalah repeat to remember, no more. Dah warga emas ni, repeat so many times also forgot. Tuan-tuan, malah dalam salah ciri otak kita adalah perkara-perkara yang membosankan. Otak tak suka perkara-perkara yang membosankan. Tetapi warga emas ni semua perkara membosankan. Cumalah kita tak suka dah. Benda-benda yang biasa terlakukan pun tidak kita sukai, saudara-saudara sekalian. Keempat, kita mula terasing, merasa terasing. Anak tak call, terasa tersisik. Isteri tak tegur, mula rasa mengajuk, sentap. Telefon tak bunyi, WhatsApp tak ada, Facebook tak ada orang like, TikTok tak ada peduli pun. Mula merasa tak bukan-bukan, mula nak menjauhi diri, mula nak unfriend misalnya. Kawan-kawan pun terpilih, tak ramai. Ramai kawan-kawan tak dapat kesan, tak peduli pun. Kita kawan ni biasa 2-3 orang je lah kan. Itulah kawan-kawan. Aktiviti macam tu juga yang biasa kita lakukan. Biasa surau, riadah, tu je lah kan. Biasa melakukan perkara yang kelaziman, tidak mahu lagi perkara-perkara baru. Ajak panjang gunung tak ada dah kan. Benda-benda baru langsung tak ada. No more adventure lah tu ni. Kelima, wang minda kita kacau, persepsi kita kacau, apa yang kita cipta dalam kepala otak kita sentiasa kacau. Kita hanya mahu kepala otak kita saja, kita hanya mahu persepsi kita je betul. Kita mengatasi persepsi orang lain. Mula sombong lah kan? Ego. Tak mahulah meraihkan pandangan orang, tidak mahu mencuba pendapat orang. Apatah lagi orang muda, lagi tak peduli. Anak cakap lagi tak ada dengar. Kita orang tua, kita bapak kan.
Jadi kita lah cakap siapa makan dah garam dulu. Masa terpakai. Bila pakai, bila tua-tua esok. Aku dulu yang tua tak pedulinya. Jadi konon ni kita syarat dengan pengalaman dan ilmu. Tapi kita lupa ilmu dan pengalaman kita sudah obsolete. Tidak lagi relevan, kan? Malah bukan itu saja. Kita selalu bias lah. Melihat orang, fikir-fikir je. Keenam, emosi kita sering koyak lah. Sebab apa koyak? Saya cakap dulu, emosi bermula dengan state neurofisiologi kita. Kita mencipta apa kita mahu. Apa dia? Kita mula tak yakin, kita mula rasa putus asa, kita mula berfikir aku tak boleh uruskan diri. Makan minum bini jaga kalau ada bini tak ada esok, anak jaga. Kalau anak peduli, kalau anak tak peduli, semua nak kita orang uruskan, kan? Semua suruh orang. Kita hanya selalulah sampai merujuk apa yang kita fikir je. Kadang-kadang warga emas ni tak peduli pun apa orang fikir. Lentaklah. Jadi ketujuh, akhir sekali, deria kita, panca indera kita mulalah tumpul. No more ketajaman deria, tidak ada sensory acuity lagi dah. Dulu kita melihat, kita tahu apa yang kita nak cari. Sekarang ni mendengar, melihat, merasa dah tunggal langgang dah. Bila mendengar, tak boleh melihat dah. Bila melihat, lupa apa dia cakap dah. Dah mula tumpul, kan? Dah mula merudum. Malah kita mula melihat, mendengar secara terpilih. Kalau tak suka tu tak peduli pun. Kalau ceramah orang tu, yang kita minat kita dengar, yang kita tak percaya, tak suka, kita padam automatically. Bukan itu saja, kita mula mengedit, mengherotnya dan mula membuat andaian. Sebagai warga emas, saya nak beritahu lah, kita tidak lagi ada multitasking deria. Kita kalau melihat je lah. Tak dengar apa dia cakap pun. Bersedialah tuan-tuan. Kalau kita mendengar je lah. Tutup mata nak dengar, tak lihat pun. Nak fokus, tu dengar betul-betul dengan ceramah kan, dia macam tidur je. Dia bukan tidur, dia tak boleh mendengar dan melihat sekali serentak. Dia boleh mendengar je. Dia kalau melihat kan, dia boleh bayang kemukan. Macam tu lah kan. Warga emas akhir sekali lah saudara. Itu je lah. Banyak lagi masalah warga emas ini yang saya nampak lah. Maka saudara-saudari, rakan-rakan Facebook yang belum lagi memasuki usia emas, di ujung-ujung radar emas ini, bersiaplah melalui apa yang kita lakukan sebelum ini. Kita hanya menuai apa yang kita tanam. Jangan fikir dulu kau tak ada kesihatan, kau sihat sekarang. Tuhan nak bagi lain lah. Jangan fikir dulu kita bersikap tunggang langgang, kita mempunyai jati diri kuat sekarang. Tidak. Kalau dulu kita tak stabil, mempunyai habit yang tak baik, sekarang teruskanlah habit tak baik itu. Jadi dia adalah bagaimana kita merancang masa muda dululah. Saudara-saudari tentu percaya, dulu tak serius jaga kesihatan, rasakanlah sekarang. Hiduplah cara itu. Dan akhir sekali bagi saya lah, warga emas ni, pengalaman warga emas tetap subjektif dan unik. Tuhan bagi untuk kita hidayah dan taufiknya. Dia ada rancangan Allah yang terbaik. Kalau sakit-sakit dia tua ni, tu dia suruh kita ingat dia banyak lah tu. Sebab dulu mungkin lupa katnya. Jadi sebagai penutup, kita warga emas ni cermin diri lah. Kita tahu apa yang kita boleh, apa yang tidak. Jangan lihat orang boleh lari 10 km, kau jangan cubalah kan. Jadi sedikit perkongsian tentang warga emas, semoga berfaedah. Darling, nak cakap apa-apa? Lupa kan. Itulah warga emas tu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.